Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita kembali ke program Mission Possible bagi subjek sains 1511 Kertas 2 bahagian A. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Dr. Mio Hamdan bin Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah di atas peluang yang diberikan. Jadi sekarang bersama saya Cikgu Fadil dalam teknik menjawab soalan sains bahagian A. Okay, selamat datang semua ke kelas saya. Ini adalah biodata diri saya. Saya merupakan guru di sekolah SMK Kampa. Sudah berpengalaman mengajar selama 13 tahun bagi mata pelajaran sains tingkatan 3, 4 dan juga 5. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan mengenai kaedah menjawab soalan sains kertas 2 bahagian A. Okey, kita fokuskan kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama berbunyi, Rajah 1 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh Dina untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dengan logam. Okey, daripada soalan ini, pelajar seharusnya sudah mengenal pasti beberapa pemboleh ubah. Okey, antara pemboleh ubah yang akan ditanya bagi soalan ini adalah seperti MV. MV merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Dimanipulasi. Kemudian kita ada pemboleh ubah RV iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang terakhir kita ada pemboleh ubah CV iaitu pemboleh ubah dimalarkan. Okey, bagi kaedah teknik menjawab, pelajar seharusnya boleh membezakan apa itu pemboleh ubah MV, pemboleh ubah RV dan juga pemboleh ubah CV. Jadi pada hari ini cikgu nak terang kembali apa dia pemboleh ubah MV iaitu dimanipulasi. Dimanipulasi seringkas mungkin cikgu terangkan adalah pemboleh ubah yang berbeza. Okey. Bergerak balas pula mengandungi dua iaitu bergerak balas yang boleh nampak dan juga tidak boleh nampak. Okey, manakala CV pula dimalarkan merupakan pemboleh ubah yang sama sepanjang eksperimen dijalankan. Okey, kita kembali kepada soalan tersebut. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh Dina untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara alloy dan juga logam tulen. Hasil daripada soalan ini, kita boleh mengenal pasti. Yang pertama, alloy dengan logam adalah MV. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu pemboleh ubah yang berbeza. Sambung. Okey, seterusnya daripada soalan itu juga, kita boleh kenal pasti juga satu lagi pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah RV tak nampak. Perbezaan kekerasan merujuk kepada RV iaitu pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Okey, pada eksperimen ni, daripada penyataan ni, kita dah jumpa dua pemboleh ubah. Okey, kita teruskan kepada gambar rajah. Okey, dari gambar rajah, kita boleh kenal pasti juga ada pemboleh ubah dimanipulasi iaitu MV. Di mana, pelajar-pelajar cuba teka bahagian mana yang pelajar nampak itu adalah pemboleh ubah MV dimanipulasi. Okey, jadi siapa yang jawab pada bahagian bongkah kuprum atau gangsa ini, ini merupakan bahagian pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu highlight kat sini. Kuprum atau gangsa telah merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Kita tulis. Soalan yang diberi dalam SPM, hasil soalan tu kita boleh conteng. Soalan tu kita boleh conteng. Jawapan jangan diconteng.
jawapan kita bagi yang paling tepat. Okey, kita teruskan. Okey, daripada gambar rajah tu juga, ada tak pemboleh ubah bergerak balas? Okey, cikgu bagi masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, pemboleh ubah bergerak balas yang ada pada gambar rajah tersebut. Okey, kita teruskan kepada pemboleh ubah dimalarkan, iaitu CV. Okey, cikgu bagi masa 5 saat untuk mengenal pasti pemboleh ubah dimalarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Daripada gambar rajah ni, kita akan kenal pasti beberapa pemboleh ubah dimalarkan. Yang pertama di sini, pemberat 1 kilogram. Okey, kita kenal pasti dia sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Kita tulis kat sini CV. Okey, cuma untuk pemboleh ubah dimalarkan ataupun CV ni, kita kena tambah ayat di hadapannya. Kita tak boleh letak pemberat 1 kilogram. Kita kena tukar ayat yang sesuai. Okey, di mana dia letak kat sini 1 kilogram mewakili ayat yang sesuai adalah G-same. Okey. Seterusnya, masih ada lagi CV, beberapa CV dalam gambar rajah tersebut. Okey, cikgu highlight kat sini dengan warna yang sama, ketinggian pemberat 50 cm. Okey. Jadi kita buat ayat kat sini merujuk kepada CV juga. Kita ubah ayat dia kepada tinggi pemberat, ataupun guna ayat asal dia pun boleh, ketinggian pemberat juga diterima. Okey. Sambung lagi. Okey, daripada gambar rajah tu juga masih ada lagi satu lagi CV, iaitu bola keluli. Okey. Sama seperti ayat di atas tadi, kita ambil dia sebagai CV. Cuma untuk bola keluli, kita kena tambah lagi ayat di hadapannya. Okey, bola keluli kita boleh ambil CV dengan menggunakan perkataan size, G-same dan juga bentuk. Okey. Jadi kat sini kita dah jumpa 3 CV berdasarkan satu eksperimen. Okey, kita dah jumpa yang pertama, cikgu ulang balik. Yang pertama kita dah jumpa MV yang pertama, iaitu alloy dengan logam. Okey, kita dah jumpa RV tak nampak, iaitu perbezaan kekerasan. Okey, kemudian kita dah jumpa beberapa CV, iaitu yang pertama G-same pemberat. Kemudian kita dah jumpa tinggi ataupun ketinggian pemberat, dan juga kita jumpa saiz G-same ataupun bentuk bola keluli. Dan yang terakhir juga kita jumpa MV bagi bongkah kuprum atau gangsa. Okey, tertinggal satu. Untuk MV kita tambah satu lagi, dia merupakan jenis bongkah. Okey, jenis bongkah kerana mengandungi 2 jenis bongkah, iaitu kuprum dan juga gangsa. Jadi selepas pelajar dah mengenal pasti semua pemboleh ubah, barulah pelajar boleh terus ke bahagian jadual. Okey, jadual 1 menunjukkan data yang diperolehi daripada keputusan eksperimen. Okey, di mana di sebelah kiri dilampirkan di situ bongkah dan juga di sebelah kanan dilampirkan kedalaman lekukan. Okey, untuk panduan pelajar, di sebelah kiri kita boleh anggapkan dia sebagai MV, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, dan di sebelah kanan selama-lamanya kita boleh anggap dia sebagai RV nampak. Okey, cuma untuk bahagian bongkah ni seperti biasa kena tambah ayat parameter dia. Okey, parameter ataupun ayat tambahan dia.
Iaitu untuk bongkah kita ada dua, kita gunakan perkataan jenis bongkah. Dan untuk RV nampak kita dah labelkan kat situ sebagai kedalaman lekuk dalam sentimeter. Okey, jadi sambung pada soalan. Berdasarkan jadual 1, nyatakan pemerhatian anda bagi eksperimen ini. Okey, merujuk kepada soalan ini, dia minta para pelajar menyatakan pemerhatian. Pemerhatian merujuk kepada apa yang kita nampak. Apa yang pelajar nampak hasil dari eksperimen tersebut. Eksperimen tersebut di mana? Di dalam jadual ini. Okey? Dan dia lebih merujuk kepada RV nampak. Okey. Jadi macam mana nak buat ayat ni cikgu? Okey, ayatnya mudah aja, tak susah. Okey. Jadi ayatnya kita rujuk kepada RV nampak di hadapan. Okey, ayat untuk pemerhatian kita mulakan dengan RV nampak. Okey, kemudian pilih MV mana yang kita nak gunakan. Dan ayat belakang dia adalah perbandingan. Okey, berbanding. Satu lagi MV. Okey, MV 2. Jadi yang sini MV1, yang sebelah sana MV2. Okey, jom kita buat ayat jawapan bagi pemerhatian tersebut. Okey, berdasarkan gambar rajah tu, jadual 1 kita dah boleh bina pemerhatian. Okey, jadi pemerhatian dia kita guna RV nampak. Jadi ayat pertama dia mestilah menggunakan perkataan kedalaman lekukan. Okey, kita mulakan dengan ayat kedalaman lekukan. Okey. Kemudian kita cari MV mana yang kita nak guna. Okey, contoh cikgu nak guna bagi MV jenis bongkah kuprum. Jadi kita tulis je kedalaman lekukan bongkah kuprum. Okey. Kita tukarkan nilai 1.5 ni kepada ayat yang sesuai. Okey, jadi 1.5 ni merujuk kepada lebih dalam berbanding dengan 1.1. Jadi kedalaman lekukan bongkah kuprum lebih dalam Okey, ayat seterusnya berbanding. Okey, berbanding. MV yang kedua adalah bongkah dan Okey. Jadi kita semak kembali, adakah jawapan kita betul? Okey, yang pertama cikgu nyatakan tadi, di hadapan mesti ada RV nampak. Jadi kedalaman lekukan adalah RV nampak. Okey, bongkah kuprum adalah MV yang pertama. Okey, lebih dalam merujuk kepada hasil eksperimen kat sini. Okey, berbanding. Okey, kita nak bandingkan dua MV dan yang belakang dia mestilah MV yang kedua. Okey, itulah cara untuk menulis pemerhatian bagi sains kertas 2 bahagian A. Okey, kita sambung kepada inference. Okey, pelajar mesti tertanya, cikgu, inference ni merujuk kepada apa? Okey, inference ni adalah sebab. Okey, inference ni adalah sebab. Sebab daripada pemerhatian. Okey, dari pemerhatian yang kita dah buat ke atas. Okey, dan jawapan dia mesti merujuk kepada RV tak nampak. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat jawapannya? Okey, jawapannya kita copy balik, kita salin balik daripada pemerhatian di atas. Okey, kedalaman lekukan bongkah kuprum lebih dalam. Okey, kita salin balik di atas.
Cuma perkataan berbanding ni kita tukar kepada perkataan kerana, dan di belakangnya mestilah RV. Belakang dia mestilah RV tak nampak. Okey, contoh. Okey, kita buat ayat kat sini. Kita salin balik jawapan di atas. Okey, jawapan daripada pemerhatian. Kedalaman lekukan bongkah kuprem lebih dalam dan ayat berbanding kita mesti tukar kepada perkataan kerana. Okey. Kemudian pelajar kena cari RV tak nampak. Okey, kita cari. Kat mana kita dah tulis RV tak nampak. Okey, jadi RV tak nampak kita dah jumpa kat sini. Okey, daripada mula-mula penyataan soalan iaitu perbezaan kekerasan. Okey, jadi bila kita tengok balik dalam jadual ni, okey, kuprem 1.5, okey, lebih dalam, gangsa 1.1. Jadi dia merujuk kepada kekerasan. Jadi antara kuprem dengan gangsa, yang mana lebih keras? Okey, 5 saat untuk kamu fikirkan. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi daripada gambar rajah ni, daripada jadual ni, kita boleh bezakan yang mana kuprem ni dia kurang keras berbanding dengan gangsa yang mana dia lebih keras. Jadi ayatnya kita akan buat kat sini, kedalaman lekukan bongkah kuprem lebih dalam kerana lembut. Kerana lembut ataupun kurang keras. Okey, itu jawapan bagi inference. Okey, calon-calon SPM mesti ingat ya, inference ni dia lebih kepada jawapan daripada pemerhatian. Okey, inference ni mesti berdasarkan pemerhatian. Jika soalan pemerhatian tidak diberikan dan terus pernyataan soalan kepada inference, pelajar digalakkan menulis dahulu pemerhatian walaupun tiada soalan berkenaan supaya memudahkan pelajar untuk menjawab soalan inference. Okey, kita sambung kepada soalan C1 Roman. Okey, apakah faktor yang diubah dalam eksperimen ini? Okey, soalan ini merupakan soalan saya kredit kepada Cikgu Jalal. Bukan bekas penggubal soalan di lembaga peperiksaan. Jadi soalan ni lebih mirip kepada soalan daripada Negeri Terengganu. Jadi soalan daripada Negeri Terengganu ni biasanya dia akan ada ayat yang berbeza daripada yang biasa kita gunakan. Jadi contoh yang pertama ditulis kat sini, apakah faktor yang diubah? Pelajar kena fikirkan apa maksud faktor yang diubah tu. Faktor yang diubah ni lebih mirip kepada pemboleh ubah, MV ke, RV ke ataupun CV. Jadi faktor yang diubah ni lebih mirip kepada pemboleh ubah MV. Jadi kita dah cari tadi, kita dah usaha dulu untuk mencari jawapan berdasarkan pernyataan, gambar rajah dan juga jadual. Jadi mudahlah untuk para pelajar menulis jawapan seterusnya. Jadi faktor yang diubah untuk eksperimen ini adalah jenis bongkah. Ataupun ada satu lagi jawapan lain berdasarkan pernyataan ayat di atas, pernyataan soalan iaitu alloy dengan logam kulit. Juga diterima jawapannya. Alloy dan logam kulit. Contoh bila para pelajar tiba-tiba blank semasa menjawab soalan ni, tak dapat nak
pendekkan ayat bagi MV ni, okey, para pelajar boleh gunakan perkataan dan. Okey, bila ada perkataan dan ni, dia telah merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kita teruskan kepada soalan C2. Okey, apakah faktor yang diperhatikan dalam eksperimen ini? Okey. Ini juga contoh soalan dari negeri Terengganu. Okey, faktor yang diperhatikan. Okey. Apakah pemberi ubah yang sesuai untuk ayat berikut? Okey. Cuba fikirkan 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey, jadi ayat yang sesuai untuk faktor yang diperhatikan adalah merujuk kepada RV nampak. Okey, berdasarkan pencarian jawapan tadi, kita dah kenal pasti RV nampak bagi soalan ini ialah kedalaman lekukan dalam sentimeter. Jadi kita tulis balik apa jawapan yang telah kita kenal pasti. Okay, iaitu kedalaman lekukan. Okay, dan seterusnya rajah 1.2 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh Ashraf, okay, untuk mengukur kekerasan kupra. Okay, rajah dia hampir sama dengan rajah 1.1. Okay, kita tengok balik. Okay, hampir sama dengan rajah 1.1. Cuma perbezaan di sini adalah pada bahagian ketinggian. Okay, kalau kita tengok elok-elok, pelajar tengok elok-elok, okay, dia berubah pada bahagian ketinggian, iaitu ketinggian telah ditambah menjadi 60 cm. Okay, jadi jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen ini yang mana bongkah yang sama iaitu blok kuprum, okay, dijatuhkan dan kedalamannya telah bertambah menjadi 1.7. Berbeza dengan jadual 2 tadi, jawapan dia adalah 1.5. Jadi ini soalan apa? Okay, jadi pelajar kena pastikan yang ini adalah soalan aplikasi. Okay, bagi bahagian A, setiap soalan akan dilampirkan satu soalan berkenaan dengan aplikasi. Okay, ini adalah contoh soalan aplikasi. Okay, soalan aplikasi ni adalah soalan untuk mengenal memberikan idea baru, okay, satu idea baru, soalan idea baru untuk menunjukkan pelajar ada menggunakan pengetahuan sedia ada ataupun tidak. Okey, jadi mengapakah keputusan jadual 2 berbeza dengan keputusan pada jadual 1? Okey, jawapan dia sudah ada kat sini. Okey, yang cikgu dah highlight tadi. Okey, disebabkan oleh perbezaan ketinggian. Jadi jawapan yang sesuai adalah perbezaan ketinggian. Okay, jadi soalan ni merujuk pada soalan aplikasi. Jawapan dia masih ada lagi dalam soalan tersebut. Okay, pelajar tak perlu pening, tak perlu blank semasa menjawab soalan D, iaitu soalan terakhir bagi setiap bahagian A. Okay, ini cara yang pertama untuk soalan 1. Kita teruskan kepada soalan 2. Okay, soalan 2 berdasarkan rajah 2.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh Nurin untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, caranya masih sama. Kita conteng dulu soalan, kita cari dulu mana satu MV, mana satu RV dan juga mana satu CV. Okay, berdasarkan ayat penyertaan soalan ni, cuba kenal pasti MV, RV dan juga CV. Okey, bagi masa untuk pelajar fikirkan, untuk pelajar cari.
Okey, daripada ayat tersebut, okey, kita boleh kenal pasti hanyalah RV. Iaitu RV tak nampak. Okey, kadar tindak balas merujuk kepada RV tak nampak. Okey. Belajar dah kenal pasti daripada pernyataan soalan tu. Okey, kita terus turun kepada gambar rajah. Okey, pada gambar rajah ni cuba kenal pasti pula mana satu MV jika ada, RV jika ada dan CV jika ada. Okey, daripada gambar rajah ni kita boleh kenal pasti satu saja, iaitu satu di sini kertas putih, satu di sini pun kertas putih. Okey, jadi kertas putih ni kita boleh jadikan dia sebagai CV. Itu jenis kertas. Kita pendekkan ayat dia kepada jenis kertas. Okey, kemudian kita sambung kepada bacaan bawah tu. Okey, larutan natrium thiosulfat pada suhu bilik 28 darjah Celsius diganti dengan larutan natrium thiosulfat yang dipanaskan pada suhu 35 darjah Celsius, 40 darjah Celsius dan 45 darjah Celsius. Jadual 2.1 menunjukkan masa untuk tanda X tidak kelihatan dan kadar tindak balas dalam masa 1 per masa. Okey, kita kenal pasti sekali lagi mana satu MV, mana satu RV dan juga mana satu CV. Okey, jadi kita dah kenal pasti kat sini apabila ada perkataan dan, okey, secara automatik dia merupakan MV. Okey, jadi kat sini kita dah kenal pasti suhu 35, 40 dan 45 adalah MV. Okey, cuma kita cuba pendekkan ayat tersebut. Okey, jadi ayat yang sesuai untuk suhu ini adalah keadaan suhu. Okey, kita teruskan. MV dah jumpa, kita cuba cari RV. Okey, RV bagi soalan ini adalah masa untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, apabila ayat yang dikeluarkan menggunakan masa, okey, perkataan sesuai untuk masa adalah tempoh masa. Okey, tempoh masa untuk tanda X tidak kelihatan. Dan kadar tindak balas yang dilampirkan di belakang tu, sebelum tu, tempoh masa bagi tanda X tidak kelihatan, kita nyatakan dia sebagai RV nampak. Okey, dan kadar tindak balas kita dah jumpa tadi, dia merupakan RV tak nampak. Okey, kita teruskan kepada jadual. Okey, jadual di sini berbeza sedikit. Dia berjadual lebih kepada jadual melintang. Okey, berbeza dengan yang tadi yang mula-mula kita buat tadi, dia merujuk kepada jadual berdiri. Okey, jadual ini satu contoh untuk jadual berdiri yang mana MV berada di sebelah kiri, MV berada di sebelah kiri dan RV berada di sebelah kanan. Okey, tengok balik soalan 2 tadi. Okey, di sini pelajar kena pastikan yang mana satu adalah MV, RV dan juga CV jika ada. Okey, secara automatik apa yang berdiri di atas sekali suhu larutan natrium thiosulfat yang mana ia ada suhu daripada 28 darjah Celsius bergerak ke 35, 40 dan juga 45. Jadi ini merupakan contoh untuk MV. Okey, dan ayat yang sesuai kita gunakan tadi adalah keadaan suhu. Okey, kita turun ke bawah. Masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey,
telah merujuk kepada tempoh masa yang kita dah ringkaskan tadi. Tempoh masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okay, sambungan ayat dia sambungan ayat dia merujuk kepada RB nampak. Okay, jadi kat sini kita dah kenal pasti MB dan juga RB nampak dan juga RB tak nampak, iaitu kadar tindak balas. Okay, kita terus kepada soalan 2. Okay, berdasarkan jadual 2.1, lukis graf 1 bahagi masa iaitu S1 melawan suhu larutan natrium thiosulfat. Okay, untuk panduan pelajar, calon-calon SPM, untuk soalan sains kita hanya ada 3 jenis graf yang kita dah belajar. Untuk soalan SPM hanya 3 graf saja yang kita akan gunakan. Okay, berbanding dengan matematik. Okay, untuk graf sains, yang pertama kita ada graf, yang pertama kita panggil graf garis. Maaf. Okay, graf garis ni sama macam matematik. Okay, cuma perbezaan dia masih ada paksi, yang mana paksi di sebelah kiri kita ada paksi Y dan di sebelah bawah kita ada paksi X. Maaf. Okay, untuk graf garis, bila diminta untuk kamu plotkan, untuk kamu lukiskan, kita hanya pangkah, dan pangkah. Dan satu lagi graf, contoh pun graf garis. Paksi masih sama, iaitu ada paksi Y dan juga di bawah dia ada paksi X. Cuma perbezaan dia daripada segi taburan plot tersebut. Bila ada dua graf macam ni, kita tengok dulu graf yang pertama. Graf yang pertama, taburan plot dia sama sahaja bagi setiap kenaikan. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Untuk graf garis, satu kita kena gunakan pembaris dan satu lagi kita perlu gunakan tanpa pembaris. Jadi untuk yang pertama ni, graf yang pertama ini seharusnya guna pembaris. Memang wajib guna pembaris. Jika tak gunakan pembaris, maka yang akan diberi pada kamu adalah kosong. Jadi secara automatik kamu hanya tarik sahaja. Kita buat kembali. Tarik sampai dia jadi lurus. Dengan menggunakan pembaris. Cikgu tak ada pembaris, jadi cikgu tarik saja. Tapi calon SPM mesti guna pembaris supaya kamu dapat markah 2 markah. 2 markah untuk graf sahaja. Jadi jika kamu tak guna pembaris, kemungkinan besar kamu akan dapat kosong markah. Kosong markah tu menentukan, 2 markah pun menentukan sama ada kamu dapat 100 ataupun tak cukup 100. Kembali kepada graf sebelahnya. Ini graf nombor 2. Kalau pelajar tengok sendiri, taburan plot dia adalah tidak seimbang. Jadi untuk graf jenis macam ni, kita perlu guna pembaris atau tidak. Untuk graf macam ni, kita tidak perlukan guna pembaris. Kita namakan dia sebagai freehand. Freehand bukan bermaksud tangan percuma ataupun tiada tangan, tapi kita lukis graf tu sama seperti kita buat tengku. Dan mesti melalui semua titik jika boleh. Jadi inilah graf yang pertama, itu graf garis. Graf yang kedua, cikgu terangkan dulu yang graf yang kedua, itu graf bar. Kita panggil dia carta palang ataupun carta bar. Masih juga ada paksi, iaitu paksi Y dan juga paksi X.
Cuma berbezanya adalah graf yang dibina adalah berbentuk seperti bar of chocolate. Okey. Okey, contoh seperti coklat kamu makan hari-hari tu. Okey, bentuk dia bentuk bar. Okey. Dan untuk carta bar ataupun carta palang ni, kamu kena ingat bahawa jarak setiap bar ni mesti sama. Okey, contoh maksudnya kalau yang pertama, graf yang pertama kamu bina adalah 2 cm. Okey, jarak dia. Yang lain pun mesti 2 cm. Dan ketiga pun mesti 2 cm. Okey, mesti sama. Jangan berbeza. Untuk graf yang ketiga, kita ada histogram. Okay, masih sama macam dengan carta palang atau carta bar. Okay, masih lagi ada paksi Y dan juga paksi X. Okay, yang membezakan antara carta palang atau carta bar dengan histogram adalah, okay, cikgu tulis sekejap. Okay, histogram adalah keadaan bar tu. Okey, kalau carta palang, barnya dalam keadaan berjauhan. Tapi kalau untuk histogram, carta bar dia adalah berdekatan. Dia mesti rapat-rapat. Okey, dia mesti rapat-rapat. Dia tiada yang berjauhan. Itu yang membezakan antara carta palang, histogram dan juga graf garis. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan tersebut. Okey, jadi berdasarkan soalan tu, soalan bertanyakan mengenai lukis graf. Okey, lukis graf satu permasa melawan suhu larutan natrium thiosulfat. Jadi secara automatik pelajar boleh fikirkan graf mana yang sesuai untuk soalan tersebut. Kita ada 3 graf, iaitu yang pertama graf garis, yang kedua carta palang atau carta bar, dan yang ketiga kita ada histogram. Jadi dalam soalan ni tidak menyatakan carta palang atau carta bar, juga tidak menyatakan histogram. Jadi secara automatik graf yang sesuai adalah graf garis. Okey, jom kita lukis, kita plotkan garis tersebut, graf tersebut. Okey, berdasarkan graf, okey, dia dah bagi keadaan suhu 28. Kemudian kita ada 35, kita ada 40 dan juga kita ada 45. Okey, kita lukis satu persatu. Okey, daripada graf ni, okey, susunan dia dah tulis kat sini. Paksi Y adalah satu permasa dan paksi X adalah suhu larutan natrium thiosulfat. Okey, jadi pada soalan kita akan ambil pada bahagian suhu larutan dan juga kadar tindak balas. Jadi ini sahaja yang kita akan masukkan dalam graf. Okey, kita lihat pada graf. Jadi kita ada kosong kat sini, tengah-tengah dia ada satu tandaan kat situ, kemudian ada 30. Jadi di sini kita boleh nyatakan sebagai nombor untuk 25. Okey, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Jadi kita plot untuk graf 28. Kadar tindak balas dia adalah 0.03. Jadi 28 di sini tarik sampai kita jumpa 0.03. Okey, kita sambung pada seterusnya 35 0.042. 35 mesti di sini. Okey, 31, 32, 33, 34 dan 35. Jadi nilai dia adalah 0.042. Jadi kita tarik sampai jumpa 0.42 iaitu di sini. Okey, 42, 44, 46, 48, 50.
Okey, itu kiraan dia. Okey, kemudian kita ada 40 dan juga 45. 40 dulu 0.053, kita guna warna lain. Okey, untuk SPM nanti kamu lukis menggunakan pensil sahaja dan juga pemadam. Okey, pensil untuk menandakan atau memplotkan graf tu dan pemadam untuk memadam sekiranya ada kesalahan. Okey, kita terus pada 40 maaf. Okey, 0.053. Okey, 40 kita cari 0.053. Okey, kalau ikut graf sini 52, 54, 56, 58, 60. Jadi 0.053 berada di antara 0.52 dan 54. Jadi di sini. Okey, kita tengok kat sini untuk 40 kita tarik, gunakan pembaris Cikgu tiada pembaris kat sini. Okey, tarik sampai kita betul-betul jumpa ngam 0.053. Okey, di situ. Okey, kemudian kita sambung pada yang terakhir pada suhu 45. Tindak balas yang diberi adalah 0.063. Okey, sama juga, sama macam graf 40 ni. Okey, mesti berada di antara 62 dan juga 64 di tengah-tengah. Okey, 63 berada di tengah-tengah. Okey, 45. Okey, sama juga. Okey, cikgu guna pen lain. Okey, 45. Sorry. Okey, kita guna warna yang lain. Okey, 45. Okey, berada di 0.063, sini 0.062, sini 0.064. Jadi dia mesti berada di tengah-tengah. Okey, tarik. Sampai kita jumpa nilai 0.063. Okey, jadi itu adalah graf untuk suhu melawan masa. Satu per masa melawan suhu. Okey, jadi kalau kamu tengok sekarang ni, grafnya, susunannya cantik je. Makin ke atas. Jadi, kita akan gunakan pembaris ataupun tidak gunakan pembaris. Okey, berdasarkan graf ni, secara automatik bila graf ni cantik macam ni, tak ada bengkok-bengkok, tak ada yang tinggi rendah, secara automatik cikgu cakap yang dulu, okey, bila graf cantik macam ni, kita akan guna pembaris. Plot dia ataupun lukisan dia cantik macam ni, straight je, kita akan lukis gunakan pembaris. Sekiranya plotnya jadi macam ni, okey, ada pangkah, kemudian ada satu turun, okey, automatik kita akan gunakan freehand ataupun tanpa pembaris. Okey, jadi yang ini grafnya secara automatik kita akan gunakan pembaris. Jadi kamu gunakan pembaris kamu, okey, cikgu hanya akan gunakan slide ini saja, terus macam itu. Okey, sekali lagi kita tarik, gunakan pembaris. Okey, jadi graf ni tak elok sangatlah sebab cikgu tak menggunakan pembaris. Jadi kalau kamu nanti masa SPM, pastikan ada pembaris di sisi kamu. Okey, supaya graf yang kamu lukis tu betul-betul melanggar titik-titik dalam tu. Okey. Sebabkan graf ni dalam bentuk hitam putih, jadi lakaran yang dibuat tu tak berapa nampak sangat. Okey, jadi masa SPM nanti kamu tak perlu risau sebab belakang ni, graf di belakang ni semuanya akan berwarna hijau. Jadi memang sesuai untuk kamu lukis sama macam mana kamu lukis dalam kelas kamu sendiri yang menggunakan helaian graf. Okey, kita sambung. Okey, soalan B bertanyakan nyatakan hubungan di antara kadar tindak balas dengan suhu. Jadi untuk soalan ni kamu boleh gunakan cara seperti hipotesis. Jadi jawapan pertama mesti ada kadar tindak balas, jawapan terakhir mesti ada suhu. Okey, jadi kita tengok pada graf tu, kadar tindak balas di sini dan suhu di sini. Jadi kalau kita tengok susunan dia makin lama makin meningkat, jadi menunjukkan bahawa kadar tindak balas meningkat, suhu pun meningkat. Jadi ayat dia kamu boleh gunakan seperti ayat hipotesis, iaitu jika kadar tindak balas
meningkat, maka suhu meningkat. Okey, itu jawapan yang paling sesuai untuk graf tersebut. Okey, kamu hanya ambil jawapan atau kamu hanya ambil jawapan tu berdasarkan arahan soalan. Jadi yang pertama diminta kadar tindak balas, kamu masuk saja kadar tindak balas di hadapan dan belakangnya ada suhu, kamu masuk saja suhu di belakang. Okey. Jawapan lain pun ada, iaitu kalau kamu tak nak guna jika, kamu terus tulis kadar tindak balas meningkat, suhu meningkat. Masih diterima. Okey, kita sambung pada soalan C. Ramalkan masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan apabila suhu larutan natrium thiosulfat dipanaskan pada suhu 60 darjah Celsius. Jadi pada graf ni kita tengok, okey, suhu 60 berada di mana? Okey, suhu 60 akan berada di sini. Okey, suhu 60 akan berada di sini. Jadi kalau kita tandakan pada graf, lepas 45 kita ada 50, okay, betul. Lepas tu kita ada 55 dan terakhir di belakang kita ada 60. Namun graf yang diberikan, okey, tak sampai kepada 60. Okey, dah melebihi graf yang kita dah buat. Okey, cuma kita boleh pastikan, okey, berdasarkan lukisan graf tu kamu boleh tarik lagi jika kamu nak, ataupun kalau kamu bimbang tak nak buat, kalau kamu bimbang berlaku kesalahan, kamu masih boleh berhenti di sini. Okey, berhenti di kawasan ini. Tapi untuk yang ini dia bertanyakan tentang suhu 60. Kadar tindak balas pada suhu 60 berapa? Okey. Jadi seeloknya kamu tarik saja sampai ke atas. Okey, kamu akan nampak pada suhu 50 nilai yang diberi adalah pada di sini, iaitu 0.072. Okey. Suhu 50, saya tulis sekejap Okey, suhu 50 daripada graf tu, masa kadar tindak balas ni adalah 0.072. Okey. Okey, kadar tindak balas yang diberi adalah 0.072 berdasarkan graf. Okey, bukan berdasarkan pada kiraan cikgu, berdasarkan pada graf. Okey, kalau kamu tengok kat sini, tandaan dia di sini. Okey. Okey, untuk soalan ni kita perlu buat pengiraan sedikit. Okey, yang mana kalau kita tengok kat sini, okey, kadar tindak balas, okey, masa yang diambil 33 menjadikan masa tindak balas, kadar tindak balas berubah jadi 0.03. Okey, cikgu zoom sikit Okey, contoh soalan macam ni. Okey, 33 masa yang diberi, kemudian dijadikan tempoh yang lain iaitu 1 per masa, iaitu 1 bahagi dengan masa yang diberi, iaitu 33. Maksudnya kalau kamu guna kalkulator, 1 bahagi 33 kamu akan dapat 0.030. Jadi untuk soalan sekarang ni, masa yang dia dah diberi, masa yang dah dapat, okey, pada graf 50, tempoh ataupun kadar tindak balas yang kita dapat adalah 0.072. Okey, jadi berapa nilai untuk masa tersebut? Okey, masa di sini kosong. Jadi kamu kena buat kiraan sendiri. Jadi kiraan dia 1 bahagi dengan X, iaitu kawasan sini, akan dapat 0.072. Okey, nampak? Sorry. Okey, 1 bahagi dengan X, iaitu kawasan yang nak dicari, bersamaan dengan 0.072. Jadi pindahkan X naik ke atas, akan mendapat 1 bahagi dengan 0.072. Okey, tekan kalkulator, berapa jawapan yang kamu akan dapat? Okey. Jadi kalau kamu tekan kalkulator akan bagi jawapan 13.8888888 dan sampai 8, banyak 8 Okey, jadi kita bundakan dia menjadi 14. Jadi nilai di sini bagi nilai X kat sini kita dapat adalah 14. Okey, jadi nilai X kat sini adalah 14. Jadi dah berkurang 2. Jadi kita nak cari untuk nilai 60. Cikgu Padam balik kat sini. Okay, ini cara pengiraan ya. Ini cara pengiraan tadi untuk dapatkan nilai X di sini. Okey.
Mungkin agak rumit bagi kamu tapi sebenarnya senang je. Okey, tak susah pun. Dia hanya matematik asas saja. Okey, cikgu padam kat sini. Okey, jadi nilai dia bila masuk kepada 55, okey, suhu tu, masa tu akan turun kepada 12. Okey, dah tolak 2. Jadi kalau untuk 60, dia akan tolak lagi 2, jadi 10. Dinilai kat situ untuk 60 kita ramalkan sebagai 10. Okay. Suhunya adalah 10 sebab daripada 16 kita dah tolak, dah berubah dah ditolak dua suhunya. Okay. Jadi 14 pun akan turun dan terus turun. Jadi masa kat sini tempat 3. Jadi bila masa dia turun dia akan turun lagi. Okey. Ramalkan kat sini adalah sebagai 10. Jadi masa yang sesuai untuk 60 adalah 10 saat. Okey, berdasarkan graf ni. Okey. Okey, masa yang ditanya adalah dalam bentuk saat. Jadi kamu letak saja nilai saat di belakangnya. Jadi masa yang sesuai adalah 10 saat. Okey. Jadi kamu kena ingat untuk soalan graf, kita ada 3 graf saja yang digunakan dalam sains, iaitu graf garis. Yang mana graf garis ada 2. Satu, sama ada kamu gunakan pembaris sekiranya plot ataupun lukisan yang kamu lukis tu adalah sama aras. Okey, dan kamu akan guna freehand sekiranya plot yang kamu buat ataupun garisan yang kamu buat tu ada yang berlainan aras. Okey, dan yang bawahnya kita ada carta palang. Okey, carta palang macam biasa kamu kena lukis macam bentuk bar of chocolate, cuma kamu kena pastikan lebar dia sama. Okey, untuk histogram juga terlupa tadi. Okey, histogram sama macam carta palang, cuma dia berdekatan, dia tak jauh. Okey, dia tak jauh. Macam mana nak ingat? Okey, ingat je macam kamu guna IG kamu tu. Apa guna IG? IG guna untuk mendekatkan yang jauh. Jadi histogram pun nak mendekatkan yang jauh. Jadi masih sama cara pengiraan dia, lebar dia masih sama. Jika di sini 2 cm, di sini pun mesti 2 cm, dan yang terakhir pun mesti 2 cm. Okey. Harap kamu faham cara pembinaan graf bagi soalan tersebut. Okey, kita sambung pada soalan terakhir. Rajah 2.2 menunjukkan, kita zoom sikit, rajah 2.2 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh Danish untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, berdasarkan soalan tersebut, larutan natrium thiosulfat digunakan 0.4 mol. Okey, sini 0.4 mol. Okey, lepas tu dipanaskan sama seperti di atas, dan kita tengok masa dia pula. Okey, pada masa 28, masa yang diambil 25. Pada masa 35, okey, masa yang pada suhu 35, masa yang diambil 20. Pada masa 40, masanya ada 16. Pada suhu 45, masanya adalah 14. Jadi dia tanya mengapakah berlaku perbezaan keputusan eksperimen pada jadual 2.1 dan juga 2.2. 2.1 dan juga 2.2. Jadi kita tengok balik untuk jadual 2.1 dahulu. 2.2 kita dah tengok kat bawah tu. Okey, kalau kamu tengok balik, okey, untuk suhu 28, masa yang diambil 33. Okey, berbanding kalau jadual 2.2, suhu 28, masa 25. Jadi makin pendek. Tengok balik 35. Okey, masa yang diambil adalah 24. Okey, berbanding dengan 35 sini, masanya makin berkurang, iaitu 24. Yang terakhir, okey, 40 kita tak boleh tengok sebab kalau dah 35, 28 dah semakin berkurang, maksudnya masa 45 pun akan berkurang. Okey, kalau di sini 45, 16 untuk jadual 2.1 dan jadual 2.2, kamu akan nampak 45 dia menjadi 14. Jadi dah ada banyak perubahan kat sini. Jadi apa yang membezakan keputusan eksperimen jadual 2.1 dan juga jadual 2.2? Jadi nak tak nak kamu akan tengok pada gambar rajah tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok gambar rajah 2.2 dengan 2.1, apa yang membezakannya?
Okey, kalau kamu tengok jadual maaf, okey, kalau kamu tengok gambar rajah 2.1 dan juga 2.2, yang berbezanya adalah pada kepekatan. Okey. Kita tengok kat sini, cikgu highlight kat sini. Untuk larutan thiosulfat jadual 2.1 0.2 mol. Okey. Dan kalau cikgu zoom juga pada gambar rajah 2.2, okey, di sini nilai dia adalah 0.4. Jadi yang berubahnya adalah apa? Apa dia pelajar? Apa jawapan yang sesuai untuk letakkan pada soalan ni? Jadi yang berubah adalah kepekatan larutan. Okey, itu MV yang nak dicari. Okey, kepekatan larutan. Okey, natrium thiosulfat. Okey. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, soalan terakhir akan merujuk kepada soalan aplikasi. Ini adalah contoh soalan aplikasi. Maksudnya kamu tengok balik soalan yang dia diberi, okey, apa perbezaan? Okey, apa perbezaan berdasarkan rajah yang diberi ataupun jadual yang diberi. Okey. Bersambung pada soalan yang ketiga. Okey, rajah 3 menunjukkan sejalur pita detik yang dihasilkan oleh seorang murid apabila melepaskan sebuah troli menuruni landasan. Jadi pada ayat ni kita tak dapat apa-apa. MV pun tak ada, RV pun tak ada. Yang tinggal hanyalah CV. CV yang kita jumpa hanyalah di sini, sebuah troli. Jadi kat sini kita menjadikan dia sebagai CV, iaitu sebuah troli ataupun kita ringkaskan menjadi bilangan troli. Okey, jadi kat mana kita dapatkan MV, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, dan juga RV, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi jawapan dia kamu boleh dapat berdasarkan graf tersebut. Okey, jadi pada part CY, okay, kita ingat balik ini adalah part CY, yang di bawah ni kita gelarkan dia sebagai part CX. Jadi pada part CY kita ada RV. Okey, RV nampak, dan pada part CX kita ada MV, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, sini akan jadi RV dan di sini akan jadi MV. Jadi mudahlah untuk kamu menyelesaikan masalah di atas. Okey, di soalan yang pertama ditanya, nyatakan satu pemerhatian berdasarkan rajah 3. Okey, berdasarkan rajah 3 iaitu gambar ni, apa yang kamu nampak? Cuba fikirkan. Okey, hanya tengok pada gambar rajah tu kamu dah nampak apa yang boleh kamu perhatikan. Maksudnya kamu perhatikan daripada pita detik 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Apa yang kamu nampak daripada gambar rajah itu? Itu masuk pemerhatian. Maksudnya kamu tengok saja pada graf tersebut. Okey, jadi jawapan yang mesti kamu akan dapat adalah pita detik. Okey, pita detik 5 lebih panjang berbanding pita detik 1. Okey, pita detik 1. Okey, detik nombor 1. Okey, itu jawapan dia. Okey, itu pemerhatian yang kamu nampak berdasarkan graf tersebut. Okey. Kemudian kita sambung pada soalan B. Berdasarkan panjang keratan antara pita detik 1 dan 5, nyatakan satu inference. Inference adalah berdasarkan pemerhatian di atas. Okey. Jadi kamu kena buat ayat pita detik 5 lebih panjang berbanding pita detik 1 kerana. Okey, kerana apa? Okey, jadi inference kena rujuk kepada RV. RV tak nampak. Okey, daripada soalan ni, cuba cari RV tak nampak dalam soalan tersebut. Ada tak kita jumpa? Okey, ini merupakan soalan bagi bab daya dan gerakan. Okey, jadi kamu kena pastikan, kamu kena baca pada graf tu,
bila pita detik 1 sampai pita detik 5 bertambah, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat simpulkan? Okey. Jadi ini memang kamu kena fikirkan sendiri. Okey. Bila pita detik 1 sehingga pita detik 5 makin bertambah, secara automatik kita boleh kena pasti bahawa ini adalah graf hal laju. Okey, bertambah ataupun satu lagi jawapan, pecutan bertambah. Itu adalah RV tak nampak bagi soalan ini. Okey. Di automatik jawapan dia kat sini sama ada kamu guna hal laju bertambah ataupun pecutan bertambah. Okey, jadi kita tulis balik jawapan yang baru iaitu pita detik 5 lebih panjang berbanding pita detik 1 kerana hal laju bertambah. Okey, contoh. Pelajar lain nak jawab menggunakan jawapan pecutan bertambah. Adakah diterima? Okey. Jadi jawapan di sini sama ada kamu gunakan perkataan hal laju bertambah ataupun pecutan bertambah. Dua-dua jawapan betul. Okey. Dua-dua jawapan betul membawa kepada satu markah. Okey. Dan C pula. Jadi tanya soalan pada C, apakah jenis gerakan yang ditunjukkan oleh pita detik pada rajah 3? Di automatik gerakan ni mewakili apa yang dah kita bincang ke atas tadi, iaitu sama ada hal laju bertambah ataupun pecutan bertambah. Jadi jawapannya kamu boleh tulis sama ada kamu nak tulis pecutan bertambah. Okey, graf pecutan bertambah ataupun graf hal laju bertambah. Okey, dua-dua mewakili jawapan yang betul. Okey, dan soalan yang terakhir, murid tersebut ada satu lagi, sorry. Okey, dan soalan yang keempat, murid tersebut ingin mengulangi eksperimen di atas dengan menggunakan troli yang lebih berat. Apakah faktor yang diubah yang telah diambil oleh murid tersebut? Bila melibatkan faktor yang diubah, kamu kena ingat secara automatik dia bertanyakan mengenai MV, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, secara terang-terang pada soalan tu dah ada jawapannya. Jadi, faktor yang diubah adalah dikata kat sini menggunakan troli yang lebih berat. Okey, jadi jawapan dah ada kat situ. Jadi kita hanya pendekkan jawapan tu menjadi jisim troli. Itu sahaja. Okey, jadi kita gunakan troli yang lebih berat membawa maksud kepada jisim troli yang diubah. Dan soalan terakhir, berdasarkan rajah 3, berapakah hal laju pita detik ke-5 jika masa untuk 1 detik ialah 0.02 saat? Okey, jika masa yang diberi adalah 0.02 saat. Jadi formula untuk soalan SPM Sains kertas 1511 palang 2, okey, dia akan bagi kamu siap-siap dengan formula. Jadi kamu tak perlu ingat. Okey, formula dah diberi. Cuma kamu kena selesaikan. Jadi kalau kita tengok balik kat sini, soalan yang diberi, okey, pada soalan dia dah beri iaitu masa membawa kepada 0.02 saat. Okay, masa dah diberi 0.02 saat, jadi kan kita hanya letakkan masa di bawah. Cuma kita nak cari jarak sahaja. Okey, jarak kita nak tengok pada mana? Kita kena tengok pada panjang pita detik nombor 5. Okey, dia nyata kat sini pita detik ke-5. Jadi kita kena tengok pita detik ke-5 berapa jarak dia. Okey, dan kamu kena ingat jarak yang diletakkan di sini adalah dalam unit meter. Okey, unit yang diberi adalah meter. Jadi kita tengok pada soalan. Okey. Jadi pada panjang detik pita yang ke-5, panjang detik pada pita yang ke-5, kita dapat jawapan kat sini adalah 10
dapat jawapan kat sini adalah 10 cm. Okey, jawapan kat sini adalah 10 cm. Okey, masa dah diberi iaitu 0.02. Cuma kamu kena tukarkan 10 cm menjadi meter. Okey, tukarkan 10 cm menjadi meter. Okey, jadi kamu ingat balik 100 meter. Okey, bukan. Okay, silap. Okey, maaf. Okey, 100 cm bersamaan 1 meter. Okey, jadi nilai yang diberi adalah 10 cm. Jadi untuk 10 cm, kita hanya bahagikan 10 bahagi dengan 100, kita akan dapat 0.01. Okey, sentimeter. Meter. Okey, 0.01 meter. Okey, 10 cm kita nak tukar kepada meter, kita akan dapat jawapan 0.01 meter. Jadi lepas tu kamu dah dapat jawapan macam tu, jadi secara automatik kamu kena kira balik 0.01 meter dibahagi dengan 0.02 saat. Okey, tekan hanya dengan menggunakan kalkulator kamu akan dapat jawapan di sini. Okey. Jadi masa SPM nanti kamu masih boleh bawa kalkulator elektronik ataupun kalkulator biasa untuk membuat pengiraan. Jadi jawapan yang kita akan dapat di sini adalah berapa? Okey, pelajar. Soalan ni senang je. Jawapan yang sesuai kat sini adalah 5 meter per saat. Okey, jadi ini cikgu dah kongsikan untuk soalan 3. Okey, kita akan dapat jawapan berdasarkan hasil eksperimen yang dinyatakan di sini. Okey, dan soalan terakhir. Okey, soalan terakhir Raja 4 menunjukkan susunan radas bagi menentukan tahap pencemaran air bagi 3 jenis sampel air yang berbeza. Masa perubahan warna pada sampel air yang cepat menunjukkan tahap pencemaran air yang tinggi. Okey, dinyatakan kat sini satu hint, masa perubahan warna pada sampel air yang cepat menunjukkan tahap pencemaran air yang tinggi. Tahap pencemaran air yang tinggi. Ada hint kat situ. Okey, ini mesti berkaitan dengan soalan BOD. Okey, kita tengok soalan dia. Kita ada pecah garis kat situ. Kita ada botol reagent. Kita ada 1 ml larutan metilena biru 0.1%. Kita ada 200 ml sampel air X yang diuji. Okey, jadual 4 menunjukkan keputusan bagi eksperimen yang telah dijalankan. Kita ada jenis sampel, okey, dan juga masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur dalam unit jam. Jadi, secara automatik di sebelah kiri kamu adalah mewakili MV dan sebelah kanan kamu mewakili RV nampak. Okey, tengok satu persatu. Okay, untuk sampel X, okay, masanya adalah 1 jam. Untuk sampel Y, masa yang diberi adalah 2 jam. Dan untuk sampel Z, masa yang diberi tiada perubahan. Maksudnya sepanjang eksperimen tu 3 botol, 3 sampel air dimasukkan dan larutan metilena biru hanya luntur pada sampel X dan juga sampel Y. Manakala sampel Z tiada perubahan. Okey, tengok pada soalan dia. Berdasarkan jadual 4, nyatakan hipotesis bagi eksperimen di atas. Okey, jadi untuk hipotesis secara automatik kita akan gunakan MV dan juga RV nampak. Okey, RV tak nampak. Okey, kita dapat RV tak nampak kat sini adalah tahap pencemaran air. Itu adalah RV tak nampak. Okey, jadi berdasarkan jadual 4, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, automatik kamu boleh tulis jika jenis sampel. Okey, sampel mana yang kamu nak guna? Contoh sampel X. Okey, jadi selepas tu kamu tambah kepada maka, okey, masa yang diambil untuk warna larutan
metilina biru luntur. Okey, apa jadi? Masanya makin cepat. Okey, jadi hasilnya kamu tulis kat situ menjadi cepat. Okey, masa kamu tak tulis, kamu tak dibenarkan untuk menulis kat situ masa dia menjadi 1 jam. Kamu kena huraikan dalam bentuk yang senang dibaca. Itu masa dia menjadi cepat. Cuma kena tambah perkataan apabila. Okey, apa kata kerja yang sesuai? Okey, apa yang kita buat? Okey, jadi apabila apa? Okey, apabila dititiskan. Maksudnya apabila dititiskan pada sampel air itu, ataupun jawapan dia apabila dititiskan. Sebab kita dah titiskan larutan metilina biru tu pada sampel X. Okey, balik pada soalan B, nyatakan pemboleh ubah dimalakan dalam eksperimen ini. Okey, kita ada CV tak dalam eksperimen ini? Okey, kita ada CV berdasarkan gambar rajah. Okey, ini adalah CV dan ini pun adalah CV. Okey, jadi yang sesuai untuk soalan ini adalah sama ada kamu menggunakan 1 ml larutan metilina biru ataupun 200 ml sampel air yang diuji. Okey, jadi untuk pemboleh ubah dimalakan sama ada kamu guna jawapan. Okey, jawapan isi padu larutan metilina biru okey, ataupun jawapan lain iaitu isi padu sampel air. Okey, ini adalah CV yang kita jumpa berdasarkan soalan keempat. Okey, jadi hanya 2 jawapan yang kita jumpa kat sini. Okey, jadi berdasarkan keputusan pada jadual 4, sampel manakah adalah air suling? Jadi air suling, bila kita lakukan BOD, dia tak akan ada apa-apa perubahan. Jadi secara automatik, sampel mana yang dijadikan air suling, sampel mana yang sesuai dijadikan larutan air suling adalah sampel Z, kerana tiada perubahan langsung. Okey, sampel Z. Okey, hanya tulis Z saja pun boleh, ataupun kalau kamu nak tambah sampel Z pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua jawapan dia betul. Okey, teruskan pada soalan D. Okey, tahap pencemaran air boleh ditentukan oleh keperluan oksigen biokimia air tersebut. Okey, berdasarkan eksperimen di atas, berikan definisi secara operasi bagi nilai BOD. Jadi jawapan dia secara automatik kamu cari selepas perkataan bagi. Untuk definisi secara operasi, okey, kita ambil jawapan selepas perkataan bagi, iaitu nilai BOD. Kita tulis dulu jawapan yang pertama, iaitu nilai BOD. Okey, selepas tu kamu tulis perkataan ialah. Ialah boleh, adalah pun boleh, tak ada masalah. Jadi nilai BOD ialah, okey, yang biasa cikgu ajar untuk pelajar-pelajar cikgu adalah proses. Kamu kena teka sama ada dia adalah proses, bahan, prinsip ataupun tidak balas. Jadi kalau kat sini bahan tak sesuai, okey, proses pun tak sesuai, tindak balas pun lagi tak sesuai, dan juga prinsip pun tak sesuai. Okey, jadi apa yang sesuai? Okey, kalau kamu tengok kat sini dia tulis kat depan ni nilai. Jadi nilai itu merujuk kepada ukuran ataupun jarak ataupun kadar. Jadi kalau untuk nilai BOD kita lebih sesuai gunakan perkataan ukuran. Okey, ukuran ataupun kadar. Okey, jawapan seterusnya kita mesti letakkan perkataan yang menyebabkan. Okey, lepas tu kamu kena cari RV. Okey, RV mana? RV nampak. Okey, jadi pada soalan dah ada belum RV nampak? Pada soalan kita dah ada, iaitu masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur.
Okey, jadi kita tulis balik menyebabkan masa untuk warna metilina biru. Okey, luntur. Okey. Jadi masa tu jawapan dia. Okey. Lepas luntur kamu kena nyatakan sama ada hasil dia. Kamu kena nyatakan hasil dia pula. Okey, kat sini hasil dia. Okey, jadi hasil dia mana menunjukkan dia adalah ada nilai BOD. Okey. Jadi yang ada BOD adalah nilai yang cepat. Okey. Jadi yang X ni menunjukkan dia adalah menunjukkan tahap pencemaran yang paling teruk. Okey. Berdasarkan apa? Berdasarkan soalan ni. Okey, masa perubahan warna pada sampel air cepat menunjukkan tahap pencemaran air tinggi. Itu adalah contoh BOD. Jadi untuk X, jadi masa untuk warna metilina biru luntur menjadi cepat. Jadi kamu tulis je menjadi cepat. Okey, menjadi cepat. Okey, dan kita kena tambah perkataan. Kita kena tambah perkataan apabila, dan kamu kena nyatakan kata kerja dia. Itu kata kerja yang kita buat adalah kita titiskan. Apabila dititiskan. Cikgu guna warna lain supaya kamu dapat bezakan. Okey, apabila dititiskan. Okey. Jadi untuk definisi secara operasi, okay, cikgu ulang balik. Yang pertama, kita salin balik daripada soalan iaitu nilai BOD kerana selepas perkataan bagi itu adalah soalan yang ditanya. Okey, kemudian kamu masukkan perkataan ialah ataupun adalah pun boleh. Okey. Lepas tu kamu kena pilih sama ada kita guna perkataan proses, tindak balas, okey, prinsip ataupun bahan. Tapi berdasarkan soalan ini dia bertanyakan mengenai nilai BOD, jadi semua ni tak sesuai digunakan. Nilai BOD bukanlah bahan, bukanlah prinsip, juga bukanlah tindak balas dan juga bukanlah satu proses. Jadi bila dia merujuk pada perkataan nilai secara automatik, kamu boleh guna perkataan ukuran ataupun kadar. Okey. Jadi lepas tu kita tambah perkataan yang menyebabkan dan kamu kena cari RV nampak. Jadi berdasarkan soalan di atas, pada jadual tu RV nampak yang kita temui adalah masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Jadi kita tulis balik kat sini masa untuk warna metilina biru luntur dan kamu kena tambah hasil dia iaitu menjadi cepat. Dan kamu kena tambah perkataan apabila dan juga kata kerja ataupun situasi yang sesuai. Okey, dan soalan yang terakhir untuk kali ini, mikroorganisma efektif digunakan secara meluas dalam industri penternakan dan perlandangan di negara maju. Pada pendapat anda, bagaimanakah mikroorganisma ini berfungsi bagi mengatasi pencemaran di sungai? Jadi jawapan kat sini banyak. Cikgu sharekan satu saja. Iaitu bila kita gunakan EM secara automatik, bau busuk akan berkurangan. Okey. Sisa-sisa peternakan dan juga perlandangan dia mengeluarkan bau. Jadi bila kita gunakan EM ataupun mikroorganisma efektif secara automatik, bau busuk bukan bau buruk Okey, cikgu buat kat sini bau busuk. Okey. Bau busuk akan berkurangan. Okey, bukan bau buruk. Okey, bau busuk akan berkurangan. Okey, padam balik. Okey, tulis balik kat sini bau busuk. Okey, bau busuk BUSUK akan berkurangan. Okey. Ataupun jawapan yang lain, kamu boleh gunakan perkataan pertumbuhan mikroorganisma terencat.
ataupun berhenti. Jadi ini adalah soalan berdasarkan teks. Okey. Ini adalah soalan aplikasi dan soalan aplikasi ini mesti berdasarkan jawapan daripada buku teks. Jadi itu sahaja soalan, 4 soalan yang cikgu kongsikan untuk kamu bagi kertas 21511 palang 2 Sains SPM kertas 2. Semoga dengan teknik yang cikgu ajar ni kamu boleh gunakan semasa dalam sidang peperiksaan nanti. Cikgu ucapkan terima kasih dan sudi bersama cikgu dalam sesi kali ini. Sekian, terima kasih.